Jadi Datuk Seri, tanpa melengahkan masa, saya nak tanyalah sikit Datuk Seri. Ada satu soalan Datuk Seri. Datuk Seri berkecimpung dalam kepimpinan dari zaman dahulu, dari zaman MCKK. Saya RMC, kita rival. Jadi Datuk Seri, dari zaman MCKK, dari zaman ABIM, Universiti Malaya dan sebagainya, Datuk Seri memperjuangkan idealisme perjuangan. Jadi saya nak dengar daripada Datuk Seri, sehingga hari ini, apakah tips-tips yang Datuk Seri boleh kongsikan kepada kami supaya kita dapat beristiqomah dalam perjuangan idealisme ini? Datuk Seri. Silakan Datuk Seri. Sebab Datuk Seri bersama dengan MPP UiTM. Pejabat saya itu di UiTM. Masa itu ITM Jalan Osman. Jadi walaupun saya di Universiti Malaya, pejabat PKPM tu susah nak dapat di Universiti Malaya. Jadi masa itu Tan Sri Arsyad Ayub bagi kemudahan di pejabat KPITM, Kesatuan Pelajar ITM di Jalan Osman. Jadi kita sering ke sana. Jadi masa itu saya beritahu si Khalid, kita banyak jumpa pelajar-pelajar daripada Hotcat. Setakat itu je, saya tak tambah. Baik. Tapi yang mendorong kita apa? Ya, kita masa itu ya mungkin tidak terlalu canggih ulasan dan kupasan. Tetapi cetus dari semangat menuntut perubahan. Kita lihat kerajaan sudah bertapak. Tapi kemiskinan Melayu masih parah. Sehingga berlaku peristiwa Baling 1974 seperti saya tahu ya. Saya kena tangkap maksudnya. Tetapi kerana kita kurang mengerti mengapa dalam keadaan begitu, keadaan pekebun getah, kecil getah itu sangat parah, sangat memakan pun susah. Jadi itu yang menyentuh kita. Kemudian kelaparan tanah, masalah pembalakan. Jadi isu-isu juga isu rasuah, walaupun pada masa itu saya akui tidak separah sekarang. Tetapi isu-isu itu diangkat oleh mahasiswa. Tetapi di selain itu, memahami isu-isu semasa, kita juga mulai memahami keperluan mendalami Islam. Ya. Mengapa kita yang sudah merdeka masih terperangkap captive mind yang diulas oleh Profesor Hussein Alatas, captive mind in development studies. Kita fikir, kita menilai kita semua mengikut acuan Barat. Saya tidak mewakili satu sosok yang menentang Barat semua, tidak. Saya mengambil sikap yang lebih terbuka. Dan kadang-kadang dengan puak-puak yang ekstrim Islam ini saya ada masalah. Kerana mereka itu mengambil satu sikap yang bagi saya melampau. Kerana banyak pengalaman Barat itu yang harus kita timba, yang tidak bertentangan dengan Islam. Tapi kita harus membuat penilaian lebih teliti. Jadi itu ada yang disebut assertion, to reassert faith and values. Kita cuba memperkukuh semula keyakinan kita dan nilai kita. Kerana walaupun kita merdeka, acuan pemikiran kita terlalu Barat, yang indah Barat, yang hebat Barat, sejarah Barat. Orang tidak kenal sejarah Islam. Masa itu Ibn Sina ke, Ibn Rushd ke, itu langsung terpadam dari pemikiran kita. Ya. Seolah-olah moden itu hanya datang dengan Barat. Maka ada beberapa kupasan awal pada masa itu. Muhammad Natsir, Indonesia. Kemudian Hussein Alatas. Saya ingat lagi tulisan dia 1961. The Reconstruction of Malaysian History. Bahawa moden dan kemajuan itu tidak hanya datang dengan Barat. Sejarah Kesultanan Melayu Melaka itu hebat. Sejarah Johor Riau. Saya kena sebut Johor Riau sebab kali ini orang Johor. Saya tak sebut ni malah lah. Kemudian sejarah Kesultanan Terengganu atau Fatani. Kita lahirkan ulama-ulama besar yang tidak masuk dalam kurikulum pendidikan kita sama sekali pada masa itu. Tidak ada anak-anak muda yang terdidik pada masa itu yang tahu siapa Syekh Daud Abdullah Fatani
atau Syamsuddin Sumatrani, atau Nuruddin Ar-Raniri, atau Hamzah Fansuri, atau Raja Ali Haji yang merupakan pemikir-pemikir besar kita. Jadi ini yang saya katakan, satu, ledakan semangat baru kita, ada kekuatan kita, ada hebatnya dari budaya Melayu. Ya. Sejarah Melayu sendiri itu tidak dibaca, tidak diketahui. Kerana dianggap itu hanya bidang khusus sastra Melayu klasik. Jadi ini saya ingat kepemikiran pada masa itu yang disebut kesedaran Islam di tanah Melayu yang menggesa anak-anak muda mempertahankan identiti dia. Identiti Melayunya dan identiti Islamnya. Mengapa saya katakan Islam itu penting? Kerana kalau Melayu tanpa Islam, dia tanpa nilai. Ya. Dan Melayu tanpa Islam itu, dia menjurus kepada, menurut pandangan Profesor Naqib Al-Autas, dia mungkin membawa kepada perkauman yang sempit. Kerana Islam yang memberikan wajah Melayunya dan mempertahankan sejarah kekuatan budaya Melayunya, termasuk khusus saya sebut tadi kerajaan-kerajaan Melayu, dan meletakkan garis kekuatan akidah dan akhlak sebagai orang Islam. Saya sebut tadi sedikit lagi tentang reconstruction of Malaysian history yang ditulis pada tahun 60-61. Itu Hussein Alatas cuba menyatakan bahawa moden itu tidak dengan datangnya Inggeris. Moden itu harus dilihat dari segi tradisi ilmu sebelumnya. Dan ini kalau kita baca Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu, Naqib Alatas kemudian 10 tahun kemudian membawa kupasan yang sama. Ini membetulkan, saya kata, corak pemikiran kita. Ya. Kalau kita kata kita negara merdeka, pemikiran kita terlalu barat. Kita merdeka, tetapi acuannya sepenuhnya itu ditentukan oleh orang asing. Dan ini tidak berlaku dengan sendiri. Karena kalau sudah baca minit pembentukan College Melayu oleh Stanford Raffles, itu dia kata supaya kita lahirkan anak-anak Melayu yang cerdik sebagai kerani-kerani, tetapi warna kulitnya itu sawo matang, hatinya, jiwanya itu Inggris. Siapa di mana sudah tahu tentang Snook Hugronje di Indonesia. A great scholar, by the way, ya. Jangan kita pandang remeh, tengok kita, Snook Hugronje ini bodoh, kafir. Ini pun masalah kita juga. Cuba baca, dia kupasan mendalam. Dia tulis tentang Mekah in the later part of the 19th century. Dia pergi menyamar sebagai Abdul Rafa, duduk di Mekah. Kahwin dengan orang Jawa. Sehinggalah dikenal pasti oleh pemerintah Mekah, diusir keluar. Ya. Jadi, bila dia study, mengkaji, meneliti keseluruhannya, kemudian menulis Mekah in the later part of the century, dan juga The Achinese, 2 volume, dia boleh baca pemikiran orang Melayu dan bagaimana boleh asingkan Melayu daripada Islam. Itu strategi dia. Itu yang disebut kemudiannya Ethical Policy 1901 di Indonesia. Jadi ini saudara, yang saya kata, yang menyebabkan kita rasa bangga dengan budaya Melayu kita, dengan sejarah kita, dan dengan semangat Islam yang baru di Pemuda. Tapi ini tidak bermakna semuanya acuan itu. Kadang-kadang dia terjurus terlalu barat, ada yang terlalu ekstrim. Jadi sebab itu kita kena jaga kesederhanaan yang disebut dalam Al-Quran, ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. So that we maintain the equilibrium between man and nature, faith and values, spirituality and the worldly aspects of life. Okay. Baik. Terima kasih Datuk Seri. Cuma saya nak cungkil sikit sebab tadi Datuk Seri ada sebut berkenaan tapi Malay College lebih baik daripada RMC. Itu kena keluar statement tu. Markoba versus OP. Okey, Datuk Seri.